السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kita mulakan dengan membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita sama-sama mendirikan salat maghrib berjamaah, dan seterusnya dapat kita bertemu lagi untuk siri kuliah bulanan kita untuk kali pertama untuk sesi tahun 2022. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi Allah beri kesempatan untuk menghirup udaranya, untuk kita terus menggandakan amalan kita sebagai bekalan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tambah tahun, semakin meningkatnya usia. Semakin meningkatnya usia kita, semakin dekatlah kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekallah kamu kerana sebaik-baik bekalan untuk menghadapnya adalah takwa. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung muzakarah kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman pada halaman 92, tajuk Batal Dakwaan Orang yang Berdosa dengan Takdir. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وكتابته في دارين آمين يا رب العالمين. Adapun alasan yang mengatakan bahawa takdirlah yang menyebabkan seseorang itu berdosa, sebagaimana yang disebarkan oleh syaitan yang terkutuk di lisan kebanyakan kaum muslimin, maka padanya ada bahaya yang besar. Sekiranya dikatakan kepada salah seorang di antara mereka yang telah meninggalkan kewajipan yang diperintah Allah dan melakukan pula setengah dari larangannya, bahawa anda telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya,
kelak ia akan menjawab bahawa yang demikian itu telah ditakdirkan Allah ke atasnya, telah termaktub dan ditentukan. Ia berani membuat alasan-alasan yang batil dan mencuci diri dari kesalahan yang dilakukan itu, sambil melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Allah Ta'ala atas segala kelakuannya yang tidak baik itu. Tidakkah ia mengetahui bahawa Allah itu tidak akan disoal tentang apa yang dia lakukan, malah mereka sekalian akan disoal oleh Allah Ta'ala. Ini fahaman yang cukup bahayalah. Hari ni ramai orang buat dakwaan begitu. Bila kita kata benda ni salah, haram, jawapan dia apa? Dah Allah tetapkan aku ni buat maksiat, nak kata apa? Dia salahkan dosa yang dia buat itu bukan kerana dia, kerana ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah. Ini satu kesilapan. Ini yang dinamakan fahaman Jabariyah. Fahaman Jabariyah meletakkan sesuatu apa yang berlaku ini adalah pada Allah Subhanahu wa taala, manusia dia terima saja. Maka kita tak boleh katakan orang yang bersalah itu bersalah, orang yang melakukan maksiat itu berdosa, kerana Allah yang menyebabkan dia melakukan maksiat itu. Fahaman ini menular sampai hari ini. Tak boleh kita kata dia tu kafir. Mana tahu? Kita tahu tak kita ni esok mati dalam keadaan Muslim. Kita mengukur berdasarkan keadaan semasa. Ada setengah golongan tak boleh kita mengatakan orang kafir itu kafir. Salah. Kita kena cakap belum Islam. Kita tak boleh kata Hindu tu kafir, Kristian tu kafir, Majusi tu kafir, Yahudi tu kafir. Tak boleh, salah. Kita kena cakap bukan Islam kafir tu. Dan bukan Islam kafir lah. Allah kata kafir, kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada mereka, hei orang-orang kafir. Allah panggil kafir terus. Kalau macam tu tak bolehlah kita nak declare kita orang beriman. Kalau kita tak boleh kata dia tu kafir, kita tak boleh kata kita beriman, aku ni orang beriman. Tak, belum tentu kamu orang tu beriman. Tak boleh cakap macam tu. Kita kena isytihar yang kita ni beriman. Ini fahaman Jabariyah, menyusup ke dalam umat Islam akhir zaman. Pada pendapatku, pendapatku ni pendapat pengarang kitab, ucapan orang yang melakukan maksiat ini lebih berat dosanya dari maksiat yang dilakukan itu sendiri, dan lebih mengandungi bahaya atas dirinya, sama ada di dunia maupun di akhirat. Sebab maksud ucapannya ini, jika ia mengiktikadkannya di lubuk hatinya, menunjukkan bahawa tiang-tiang agamanya sedang bergoncang dari asasnya. Bilakah orang yang berdosa ini akan bertaubat dari maksiatnya? Sampai bila dia nak bertaubat? Bila dia rasa dia tak ada buat salah, semua ni ketetapan Allah. Dia mencuri kerana apa? Kerana Allah yang melorongkan hatinya mencuri. Ini fahaman Jabariyah. Fahaman kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Memanglah kudrat Allah mengatur segala-galanya di Lauhul Mahfuz. Tetapi dalam akidah kita, dia ada satu konsep yang dinamakan ikhtiyari. Dia ada usaha. Setiap apa yang berlaku diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tak nafikan ikhtiar hamba-Nya. Allah anugerahkan kepada kita yadun, tangan, dan Allah beri kudrat, berkuasa untuk buat sesuatu. Allah bagi kita kaki, Allah bagi kita mata, Allah bagi kita telinga, Allah bagi kita akal. Boleh kita memikirkan yang mana satu hak, yang mana satu batil.
yang mana halal, yang mana haram. Jangan kita salahkan Allah segala-galanya. Itu sebab selalu kita beri ucapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu juga datang daripada Allah, di atas kecuaian kita sendiri, bukan kerana Allah 100% tak. Allah anugerahkan akal, Allah bagi kita berfikir yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat, yang mana Allah larang berdasarkan perintahnya dalam Al-Quran ataupun melalui lidah kekasihnya Nabi SAW. Kita kena pilih yang mana boleh, yang mana tak boleh. Jangan kita semuanya serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan bahawa dia itu bersih, tak ada dosa kalau macam tu. Bilakah ia akan menyesal atas segala perbuatannya yang buruk itu? Bilakah ia akan meminta ampun sedang ia tiada mengaku bahawa segala perbuatan dosa itu dilakukan dengan kehendaknya, kehendak Allah. Ada minuman, satu minuman keras, satu minuman air yang halal, air mineral. Dia ambil minuman keras, dia mabuk, kan? Kenapa kau minum air tu? Kerana Allah telah lorongkan hatiku untuk meminum air yang mabuk itu. Oh, dia salahkan Allah? Tak boleh. Semuanya diserah. Itulah fahaman Jabariyah. Awal-awal zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pun lagi dah ada dah. Seorang hamba Allah, seorang rakyat dia minum minuman keras, bawa ke pihak pengadilan, diadukan kepada Khalifah Umar Al-Khattab. Bila ditanya kepadanya, kenapa kau minum arak? Kerana Allah dah putuskan sejak azali lagi aku minum arak. Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, sekian hari bulan aku minum arak. Dia salahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maka dijatuhkan hukuman sebat. Kerana apa? Hukuman minum arak itu 40 jaldah, 40 kali sebatan. Kemudian digandakan dengan sebatan yang lain kerana mentafsirkan, mentakwilkan sifat kudrat, menafikan sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ditambahkan lagi 40 kali sebatan, 80 kali sebat. Jangan pandai-pandai menghukum dengan keadaan yang jahil. Bagaimana ia boleh mengatakan bahawa ia adalah terpaksa dan terdesak? Jabbar ni maknanya terpaksa. Jabariyah ni maknanya dia buat sesuatu kerana terpaksa. Kenapa kamu buat maksiat? Kerana terpaksa. Pasal Allah dah putuskan. Kenapa kamu langgar perintah-perintah Allah? Itu jabbar, terpaksa. Di mana kesalahan dia? Di mana kesalahan? Tak ada langsung kesalahan. Kalau yang tak baik semua disandarkan kepada Allah, yang baik pun disandarkan kepada Allah, apa guna Allah cipta syurga dan neraka? Maknanya manusia ini tak ada apa-apa. Kehidupan di dunia ni tak ada nilai lah. Kamu nak buat maksiat, kamu punya pasal. Kamu nak buat amal soleh, dipersilakan. Kita tidak boleh mendakwa orang yang buat salah itu salah. Tak boleh. Itu semua telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rosak masyarakat kalau macam tu keadaannya. Ini fahaman Jabariyah. Bagaimana ia boleh mengatakan bahawa ia adalah terpaksa dan terdesak, tiada mempunyai pilihan atau kuasa? Inilah yang dikatakan mazhab Jabariyah, iaitu suatu kaum yang menimbulkan bid'ah dalam agama, yang mendakwa tiada punya kuasa dan pilihan sama sekali. Dia tak ada. Kita fahaman Jabariyah ni maknanya makhluk dia tidak ada hak, tidak ada kuasa untuk menafikan apa yang berlaku, kerana semuanya telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi baik ke, nak jadi jahat ke, semuanya ditetapkan oleh Allah. Itu fahaman Jabariyah, kan? Semuanya dalam keadaan terpaksa, kita ikut saja. Ini salah, fahaman ni salah. Lawan kaum ini ialah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ni pula
Tuhan tak ada kena-mengena. Apa yang berlaku ni semuanya kuasa makhluk sama. Itu pula lawan. Tadi Jabariyah tadi, manusia ataupun hamba makhluk tidak ada kuasa. Semua pergerakan kita, kudrat kita tak ada. Semuanya kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima saja, kita terpaksa sebagai hamba, kita akur saja. Baik ke buruk ke, kita terima saja. Lawan dia adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ni Tuhan tak ada kuasa. Kita 100%. Nak jadi baik ke, nak jadi jahat ke apa ke, itu kita yang ada kuasa. Ini fahaman-fahaman yang ekstrim. Iaitu suatu puak lain yang tergolong dari ahli-ahli bid'ah juga. Ahli sunnah wal jamaah ni kita ni balance. Macam mana Nabi kata apa? Al-iman an tu'mina billah. Orang beriman ni dia beriman kepada Allah total. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Zabur, Taurah, Injil, Al-Quran, 100 buah suhuf yang lain, semua dia beriman. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, 25 orang rasul. Dan termasuklah rasul-rasul yang tak wajib kita tahu. Ada 313. Dan termasuklah 124,000 orang Nabi yang diutuskan oleh Allah. Kita kena imankan semuanya. Rusulihi wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Dan yang terakhir Nabi kata apa? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada qadar buruk, khairihi wa syarrihi, beriman kepada qadar baik dan qadar buruk, kedua-duanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik pun dari Allah, yang tak baik pun dari Allah. Semuanya kerana tindak tanduk kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di daratan dan di lautan itu kerana tangan-tangan manusia itu sendiri, bukan kerana Allah. Allah tengok saja, bila manusia itu melampaui batas, Allah hantar musibah menanda kita. Macam hari ni yang COVID-19, COVID tak selesai lagi, hantar pula banjir dekat Selangor, dekat Pahang, dekat Kelantan, dekat Terengganu, di Johor. Itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kata apa, punca daripada mana? Punca daripada pembalakan. Ya ke? Boleh kata ya. Tapi punca utamanya dari Allah. Allah yang hantar bala. Bala ni Allah yang hantar. Kerana pembalakan ke, kerana apa ke? Kalau Allah tak izinkan, tak berlaku ke bala. Kerana orang buat maksiat ke? Ada orang menafikan, takkan orang buat maksiat Allah turunkan bala. Tak, ayat tadi Allah tak letak mana? Zaharal fasada fil barri wal bahri, tak letak mana? Dan kita tak mention kepada siapakah bala itu. Allah bila turun bala, Allah tak tengok siapa buat maksiat, semua kena. Orang teping tak kena. Tunggulah. Bukan makna orang Selangor jahat, orang tempat lain semua baik. Lah, bukan cakap situ. Apa saja ibtila, ujian itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah kita kena jaga. Marah bila cakap ini bukan bala Allah, ini fenomena alam. Ya Allahu Akbar. Apa itu alam ni siapa buat? Takkan alam tu terjadi dengan tiba-tiba je tanpa siapa yang mengaturkannya. Apa guna kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pujian bagi Allah yang mengatur, yang mengurus, yang mentadbir alam ini. Allah tak pada takbir alam ke sampai jadinya banjir, ribut, taufan apa semua? Nampak?
Itu sebab bila berlaku apa saja musibah, Allah kata apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila apa saja musibah melanda kamu, hendaklah kamu mengatakan qalu inna lillah, sesungguhnya kamu itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kepada aku kamu akan dikembalikan. Jadi musabab yang lain itu pembalakan apa semua itu dari segi teknikal sahaja. Hakikatnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaji ilmu geografi lah, ilmu alam, negara kita ni dalam setahun ni ada 2 jenis tiupan angin monsun. Angin monsun timur laut, angin monsun barat daya. Ingat lagi tak cikgu mengajar dulu masa sekolah? Saya ingat lagi lah masa nak ambil SRP dulu, kat 30 tahun, kat 40 tahun dah. Dia kata, cikgu Salawati ingat lagi. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran pahala untuk cikgu saya. Cikgu tu kata bulan November sehingga bulan Mac. Bulan November hingga bulan Mac. 11 hingga bulan 3. Sekarang bulan 1. Berlakunya tiupan angin monsun timur laut. Kenapa dipanggil angin monsun timur laut? Kerana angin itu datang dari arah timur laut, daripada laut Cina Timur sampai laut Cina Selatan, bawa ke negara kita. Masa ini angin lebat, hujan turun lebat, kerana datang daripada laut yang terbentang luas, terutama sekali di kawasan pantai timur semenanjung Malaysia, daripada Kelantan, Terengganu, Pahang dan di bahagian timur negeri Johor. Ini hujan lebat. Biasanya masa ni banjir lah, itu sebab Kementerian Pendidikan Malaysia terpaksa bila bulan 9, bulan 12 ni dia buat cuti sekolah. Cuti. Pasal apa? Sian budak-budak di pantai timur tak boleh pergi sekolah, hujan banjir, rumah banjir. Bukan pasal hujung tahun kemudian cuti, tak. Salah satu faktor kebetulan pula bulan 9, 12 ni hujung tahun. Pasal itulah yang kena cuti tu. Dia berlarutan sampai bulan Mac, 5 bulan. 11, 12, 1, 2, 3 sampai bulan Mac. Kita bulan 1, 5 hujan baik. Bila masuk bulan Mac, bulan April, bulan 4, dinamakan sebagai peralihan monsun. Daripada timur laut dia nak berubah arah. Daripada hemisfera utara, tadi hemisfera utara angin datang, dia nak mari pula daripada hemisfera selatan, daripada lautan Hindi pun semua. Daripada bulan Mei sampai bulan 9, bulan September, 5 bulan pula angin datang daripada barat daya. Masa ni pantai barat semenanjung Malaysia hujan, terutama sekali Kedah, Perlis, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Melaka, ni pun semua ni hujan lebat. Tapi hujan dia lebat-lebat juga, tapi tak sehebat pantai timur. Kerana apa? Kerana dia dihalang pula oleh Pulau Sumatera. Daripada lautan Hindi pula datang, ada pula Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ada banjaran barisan. Tetapi siap-siap hujan ni datang ke negara kita. Laut pula, Selat Melaka kecil pula. Maka tak adalah sehebatnya macam mana pantai timur. Jadi yang sekarang jadi timbul persoalan, Melaka ni, Selangor ni pantai barat. Sepatutnya kalau angin monsun barat daya pun nak tenggelam ke apa ke. Sekarang ni tiupan angin monsun timur laut. Patutnya yang teruknya Kelantan, Terengganu, Pahang apa semua. Kenapa tiba-tiba yang banjir besar semua di Selangor? Ini dia merentasi akal kita. Jadi siapa yang buat ni? Allah. Nampak? Allah. Takkan kita nak menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Apa saja musibah ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, menjangkaui akal manusia.
Jangan kita ni duk maki hamun. Ini tak, kita tengok dalam media sosial ni, manusia ni didatangi bala Allah Subhanahu Wa Taala, musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mula tak jaga, duk maki hamun orang. Apa punya bomba, kami 2 hari duduk atas bumbung, tak ada bantuan pun mari. Polis, mana polis? Mana askar? Mana segala bantuan-bantuan kerajaan? Kerajaan buat apa? Dah lagi dulu gagal, takkan nak gagal lagi? Ini mulut. Inikah orang beriman? Nabi pernah menyatakan dalam satu hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata apa? Laisal mu'min bit-ta'an wal-la'an walal-fahish wala-badhi. Bukan di kalangan orang yang beriman. Orang yang cakap demikian bukan di kalangan orang yang beriman. Orang yang suka mencela, orang yang gemar melaknat, orang yang suka berbuat atau berkata-kata keji, dan orang yang suka bercakap-cakap kotor. Nabi kata apa? Laisal mu'min, bukan orang beriman. Itu sebab jaga lidah. Kenapa bomba tak datang? Bukan bomba yang bawa banjir. Yang nak menyelamatkan kita siapa? Allah. Mintalah kesejahteraan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bantuan-bantuan yang datang itu, siapa yang lorong kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala melorongkan orang ramai pergi hantar bantuan. Bukan semua, segelintir orang dia yang mengeluarkan kata-kata demikian. Jadi kita esok kalau ditimpa musibah, jaga lidah, jaga lisan. Sedih, kita sedih, kesian kepada saudara kita yang ada di Selangor. Di Pahang pun teruk. Sekarang ni Johor pula. Tak mustahil tempat kita pun akan berlaku. Kalau Allah nak buat, boleh buat. Kajian mengatakan tahun 2050. 2050 lambat lagi lah. Tuan-tuan pun tak ada dah. Saya ada lagi rasa. Tahun 2050 kajian mengatakan bandar Taiping sudah tidak wujud lagi. Kerana apa? Kerana tenggelam. Teluk Intan tenggelam, Kuala Terengganu tenggelam, di beberapa bandar-bandar utama dalam negara kita ni tenggelam. Ini kajian. Betul tak betul itu kajian ramalan manusia. Tapi Allah nak buat boleh, bila-bila masa saja, anytime. 2050 maknanya lebih kurang berapa puluh tahun lagi? 30 tahun lagi. Lebih kurang lah. 30 tahun lagi. Saya muda lagi satu. Ni semua tak ada ni. Allah kita bimbang. Orang beriman, kita terima je. Kita terima. Bila kita terima apa ketentuan Allah, kita redha. Allah sebenarnya bukan Allah benci. Segala musibah ni tanda Allah kasih. Tadi kita baca surah Al-Mulk. Saya tak baca kot, saya nak balik awal ni. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Apa ni? Ayyukum? Hafal dah. Baru berapa hari je tiap-tiap malam kita baca hafal dah. Ayat nombor 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kerana Allah nak menapis, Allah nak memilih siapakah yang di kalangan kamu ini yang menerima ujian ini, yang dapat nikmat, yang dapat musibah ni, ahsanu amala, orang yang paling baik amalan dia. Sebenarnya Allah sayang kat kita. Allah jadikan ujian segala apa yang hidup kita, apa yang berlaku di muka bumi ini, kita ni sentiasa dalam ujian Allah. Ujian Allah ni kadang-kadang dalam bentuk kenikmatan, ujian Allah dalam bentuk kesusahan. Kenapa? Kerana Allah nak tapis siapa yang ahsan wa amala, siapakah yang amalan dia ahsan, yang paling baik. Dapat ujian, dapat musibah, dia sabar, ini ahsan, ini ahsan, ini lulus. Dapat nikmat, dia syukur, ni ahsan.
Ujian itu kadang-kadang tu nampak macam Allah murka. Tak, sebenarnya Allah kasih. Itu inzar, peringatan Allah. Allah panggil tu. Hampa ni dah galik sangat ni, sampai lupa kat aku. Allah panggil tu. Bagi balak sikit, bagi ujian sikit, bagi tenggelam, bagi banjir, bagi hilang barang-barang. Kita pun teringat Allah. Tu tandanya. Ada orang lulus, ada orang gagal. Jadi bila berlaku musibah, bila kita sabar, maka Allah akan angkat darjat dia. Kerana setiap musibah itu Allah mengkafarahkan, Allah membersihkan dosa-dosa dia. Mudah-mudahan saudara mara kita, Allah bersihkan dosa-dosa mereka. Ada yang total loss. Rumah tak ada, hanyut. Kereta tak ada, dah selai sepinggang je. Allahu Akbar. Kita doakan Allah beri kesabaran kepada mereka. Mereka sabar, Allah angkat darjat mereka. Kalau mereka gugur, mereka meninggal dunia kerana musibah, syahid. Jangan kita kata ini Allah benci. Tak, belum tentu Allah benci. Kerana dalam kitab hadis kursi Allah, ujian Allah ni ada dua. Satu dalam bentuk nikmat, satu dalam bentuk musibah. Antara dua jenis ujian yang paling bahaya adalah ujian dalam bentuk nikmat. Ujian musibah ni biasanya orang ingat pada Allah. Dapat musibah, Allah. Tapi dalam bentuk nikmat, jarang orang ingat Allah. Dia lalai. Kita tak kena musibah, tapi kita boleh datang rumah Allah, alhamdulillah, dia lulus. Syukur atas nikmat-nikmat Allah, dia lulus. Ada orang dapat nikmat, tapi dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak hadir berjamaah, dia lalai dengan kehidupan duniawi. Ini musibah sebenarnya. Ini bahaya. Dulu negara kita kena tsunami 2004. Bila berlaku tsunami, penuh masjid-masjid. Pasal apa? Takut ingatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun, 2 tahun, masjid kembali kosong. Pasal apa? Pasal dah tak ada musibah dah, rasa nikmat banyak dah. Bila datang nikmat, biasanya manusia lupa kepada Allah. Itu sebab kata ulama tasawuf, mereka lebih suka kepada azab berbanding dengan nikmat. Musibah lebih mendekatkan mereka pada Allah berbanding dengan nikmat, dikhawatiri mereka jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada lah musibah, sorry lah, Itu sebab kita susah hati. Bila Allah tak uji, kita susah hati. Tak pernah sakit, jangan cakap banyak, jangan cakap besar. Aku ni alhamdulillah sihat sangat ni. Takut-takut kesihatan itu tanda Allah benci. Tak sakit, tak demam, tak pening kepala. Takut-takut Allah lepas dah kita. Macam Fir'aun, sakit pun tak pernah. Fir'aun tak pernah telan Panadol, tak pernah pening kepala. Fir'aun tak pernah ada darah tinggi. Fir'aun tak pernah gatal. Kok nyamuk ketik kat tangan dia, Allah gatalnya. Mana pergi kedai cari buah pikul, tak pernah sapu buah pikul kat badan. Allah pelihara jasadnya. Adakah Allah sayang kepada dia? Tak. Tapi Allah murka pada dia. Pelihara Allah jasad dia, Allah pelihara di dunia. Bahkan sampai dia mati pun jasad dia Allah pelihara. Sampai hari ni jasad Fir'aun boleh lihat di museum Mesir. Nampak? Hidup pun Allah jaga jasad, mati pun Allah jaga jasad dia untuk memberi ibrah, pengajaran kepada orang-orang yang hidup selepas dia. Baik. Adapun kepercayaan ahli al-haqq. Ahli al-haqq kita lah, ahli sunnah. Puak yang benar atau puak ahli sunnah wal jamaah. Ialah puak yang berdiri di tengah-tengah antara puak ini. Dia tak menafikan kuasa Allah dan tak menafikan kuasa makhluk. Kalau Jabariyah tadi menafikan kuasa manusia, Mu'tazilah menafikan kuasa Allah, kudrat Allah. Kita ni akidah ahli sunnah wal jamaah tidak menafikan kudrat Allah dan tidak menafikan kudrat manusia.
Apa yang berlaku ni telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi, tetapi Allah beri hak kepada makhluk untuk menilai mana yang baik, mana yang buruk, kerana Allah anugerahkan akal kepada kita untuk memilih yang mana baik dan buruk. Itulah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sesuai seperti mana yang disifatkan oleh setengah ulama menurut firman Allah Ta'ala, iaitu yang keluar dari antara tahi dan darah sebagai susu yang bersih, sedap dan enak dirasakan oleh orang-orang yang meminumnya. Dia di antara tengah-tengah, diumpamakan seperti menurut firman Allah, iaitu yang keluar di antara tahi dan darah. Apa dia? Susu. Susu tu dia tengah-tengah antara najis dan darah. Nak kata darah pun bukan darah, nak kata najis tak najis. Dia tengah-tengah, susu, laban. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Sebagai susu yang bersih, sedap dan enak dirasakan oleh orang-orang yang meminumnya. Demikianlah diumpamakan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dari i'tiqad yang menyeleweng itu tadi. Adapun kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah, moga-moga Allah golongkan kita ke dalam golongan ini dengan rahmatnya, iaitu yang pertama, tiada berlaku suatu benda pun, sama ada kecil maupun besar, melainkan dengan ketentuan Tuhan dan kehendaknya, serta kudrat dan iradatnya. Dan sesungguhnya sekalian hambanya dan perbuatan mereka, sama ada yang baik maupun yang buruk, adalah dicipta oleh Tuhan. Semua ditentukan oleh Allah. Itu sebab kita ni kena reda saja. Apa kita ada kehendak, Allah pun ada kehendak. Bahasa Arab dipanggil iradah. Allah dia ada iradah, Allah ada kehendak. Kita ada tak iradah? Kita pun ada kehendak juga. Kehendak Allah siapa tak boleh halang. Kehendak kita ada batasnya. Apa yang kita ada, kita milik, semuanya pinjaman dari Allah. Dulu saya pernah katakan, kita melihat, Allah juga melihat. Penglihatan kita itu kita pinjam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi ainun, mata hak milik Allah. Allah tak bagi mata saja, Allah bagi basar. Salah satu sifat Allah basar, maha melihat. Allah pinjamkan kepada kita boleh melihat. Tapi penglihatan kita terbatas. Basar Allah tanpa batasan. Allah bagi kita uzun, telinga. Allah tak bagi telinga saja, Allah bagi sama', mendengar. Sama' itu sifat Allah, sama', maha mendengar. Tapi pendengaran Allah tiada batasan. Pendengaran kita ada batas. Dan kita nak mendengar menggunakan alat namanya uzunun, telinga. Allah nak mendengar tak perlu kepada telinga. Mukhalafatuhu lil hawadis. Kesalahan Allah sama dengan makhluk. Allah nak melihat tak perlu mata. Kita nak lihat kena ada mata. Tak ada mata tak boleh tengok. Itu pun ada mata pun tak boleh tengok kadang ni. Ni tak nampak ni. Perlu kepada pembantu lain, iaitulah cermin mata. Boleh tengok. Jauh lagi tak boleh tengok, kena guna teropong. Jauh lagi kena guna mikroskop. Jauh lagi, Allah, boleh guna alat, boleh tengok bulan apa semua. Nak cerita betapa lemahnya makhluk yang bernama ainun, mata tu. Itu menunjukkan bahawa kita ni lemah, kerana kita ni apa yang kita milik itunya semuanya adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada kudrat. Kudrat ni bahasa Arab, bahasa Melayu kedrat. Kedrat apa kedrat? Kuasa, tenaga, energy. Energi kita ini dia ambil daripada kudrah, kudratun, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi semua ke kudratnya? Tak, Allah bagi sebahagian kecil sahaja kudratnya diperturunkan kepada hamba-hambanya. Kita boleh bergerak ke sana kemari. Kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kudrat yang sebenarnya siapa tak boleh halang? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada iradah, Allah ada kehendak.
Kita ada kehendak tak? Ada kehendak. Ada kehendak kita tercapai, ada kehendak kita tidak tercapai. Kerana kita merancang, Allah juga merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Allah adalah sebaik-baik perancang. Itulah akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar ke kecil ke, tetap kita bergantung kepada Allah. Orang beriman kepada qada dan qadar Allah. Bila diuji oleh Allah, dapat nikmat, syukur. Dapat musibah, redha, sabar. Itu orang beriman. Dia tidak ada keluh kesah, dia tidak ada putus asa. Itu orang beriman. Orang kafir, dia tidak ada rukun iman, beriman kepada qada dan qadar. Bila dia susah hati, naik bangunan, terjun, bunuh diri. Itu orang tidak ada iman. Orang beriman, sabar. Itu hebatnya. Innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang kedua, sekalian makhluk dituntut supaya mematuhi perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan bahawa mereka tidak dibolehkan meninggalkan sesuatu pun dari perintah-perintah itu. Di samping itu mereka dikerah untuk menjauhi segala larangan Allah dan menyingkirkan diri daripadanya serta-merta. Kita imtithalu awamirillahi azza wa jalla. Buatlah segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Wajtinabun nawahi, meninggalkan segala larangannya. Kalau kita tak boleh buat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita menafikan ia adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, jangan kita kata ia dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Bila kita melakukan kesalahan, kita minta taubat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita meninggalkan segala suruhannya pun macam tu juga. Itu sifat orang beriman, hamba Allah. Jangan kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu tak boleh. Itu kerana Nabi kata apa? Innal halalul bayyinun wa innal haramu bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Di antara halal dan haram itu ada perkara yang kesamaran, syubhah. Itu pun Nabi minta kita jauhi, takut-takut jatuh kepada haram. Yang ketiga, kiranya mereka tercebur ke dalam salah satu maksiat, maka hendaklah mereka segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Itu sifat manusia. Sifat manusia dia tak lari daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Kerana sifat manusia nasia. Nasia bahasa Arab maksudnya pelupa. Manusia ni maknanya sifat dia pelupa. Afatul insan nisyan. Penyakit manusia ini lupa. Bila kita lupa, kita melakukan kesalahan. Setiap kesalahan yang dilakukan apabila kita lupa, maka terangkat pena di sebahagian kiri. Malaikat atid tidak akan mencatatnya. Tak catat ia merupakan satu dosa. Dia dianggap berdosa sekiranya dengan sengaja dia melakukan maksiat. Kalau sengaja melakukan maksiat pun Allah sedia mengampunkan hamba-Nya sekiranya dia sedar itu merupakan satu dosa, dengan syarat dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim. Itu sifat normal manusia kalau minta ampun kepada Allah. Tak ada orang yang tak ada dosa illa Rasulullah, kecuali Rasulullah. Nabi ni dia diampunkan, dia maksum, terpelihara oleh Allah daripada melakukan dosa dan maksiat. Selain daripada Nabi, tok guru, tok mufti, ustaz, tok imam, orang awam macam kita ni, lagilah dosa banyak. Tapi Allah kata apa? Sentiasa mohon ampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan berasa aku tak ada dosa.
Yang keempat, jika terluput salah satu dari perintah Allah, hendaklah segera menginsafkannya serta bertaubat kepada Allah disebabkan kelalaiannya itu. Jangan kata Allah banyak sangat dosa aku. Macam mana Allah nak ampunkan? InsyaAllah Allah Maha Pengampun. Saya pernah cerita dulu dalam hadis Nabi, kisah pembunuh 100 orang pun Allah Allah mengampunkan dosanya. Allah mengampunkan dosanya. Kita tak adalah bunuh orang, kan? Dosa kita cuma kadang-kadang, itu pun zaman muda-muda dululah, kan? Semayang ikut dan kita, puasa pun kadang-kadang hanyut, kan? Walau bagaimanapun sekarang ni kita dah berusia, menunggu masa nak menghadap Allah, kita bertaubat, insya-Allah Allah terima taubat kita. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Tak perlu putus asa. Islam bukan agama yang putus asa. Allah tak suka umat dia hamba dia berputus asa. Nabi Yunus putus asa. Nabi Yunus berdakwah berpuluh-puluh tahun. Yang ikut dakwah dia tak ramai, berpuluh orang je. Mengajar masjid surau pun tak ada orang nak dengar. Kuliah tak ada dengar orang nak dengar. Kan? Sampai dia merajuk, Nabi Yunus alaihi salam merajuk Yunus bin Matta. Satu hari dia meninggalkan kaum dia. Pada ramai sangat tak nak ikut, dia tinggallah kampung tu. Dia ikut kapal dagangan, bawa barang-barang dagangan. Di tengah-tengah laut tiba-tiba bergelora. Kapten kapal kata apa? Kita punggahkan semua barang-barang dalam kapal ni, kalau tidak takut kapal kita tenggelam. Dia berpunggah semua barang-barang dalam kapal. Dah punggah habis semua barang dalam kapal, laut lagi kuat bergelora. Allah. Maka kapten kapal kata apa? Baik, kita buat pengundian. Siapa nama dia naik, dia kena terjun laut. Ini mungkin kapal kita berat sangat. Buat undian kali pertama. Undi kali pertama naik nama Yunus bin Matta. Nama Nabi Yunus. Demo pun terkejut. Alamak, tak boleh ni. Yunus ni orang baik, orang soleh. Takkan kita nak lempar dia buang dalam laut pula. Kenapa kita undi lagi sekali? Undi lagi sekali. Tengok naik nama dia juga, Yunus. Undi tak puas hati. Undi kali ketiga. Nama Yunus bin Matta juga. Nabi Yunus kata apa? Tak payahlah kita undi lain. Tak apalah, aku akan terjun laut. Mungkin Allah dah tetapkan aku kena terjun. Terjun je ke laut. Terjun, datang ikan paus, ngap terus. Telannya Nabi Allah Yunus alaihi salam, ikan nun. Ini ikan paus. Bergelak gelita dalam perut ikan paus. Tak mati. Allah pelihara jasad dia. Duduk berhari-hari dalam perut ikan nun. Baru dia rasa menyesal. Pasal apa? Pasal punca dia merajuk tinggal kaum dia. Mungkin Allah uji aku ni. Aku tinggalkan kaum aku. Dalam keadaan terkapai-kapai. Mereka nakkan dakwah. Aku pula lari meninggalkan dema. Minta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah wirid dia tiap-tiap hari. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci-Mu ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku di kalangan hamba-Mu yang berlaku zalim ke atas diriku sendiri. Itu dah wirid hari-hari. Sampailah ikan paus ni tak larat nak telan ni. Dia memuntahkan semula Nabi Yunus alaihissalam di tepi pantai. Siapa yang menyelamatkan dia? Kaum yang ditinggalkan. Itu yang menyelamatkan dia. Yang ditinggal tu, itu yang menyelamatkan. Maknanya buat kerja agama ni tak perlu rasa putih asa, merajuk-rajuk, kan? Buat kerja agama tak boleh merajuk. Allah sengaja buat rupa tu nak bagi ibrah kepada kita, kepada umat akhir zaman. Jangan buat merajuk.
Kita usaha je, buat kerja dakwah je. Orang nak beriman, orang tak beriman, itu punya pasal. Allah tak tanya berjaya ke tak berjaya. Kita jemaah masjid Kampung Pasir ni nak ajak orang mari ke surau ke masjid ni, usaha buat. Orang nak mari tak mari, punya pasal. Tanggungjawab kita dah selesai. Buatlah program macam-macam. Orang tak nak mari juga, lantaklah. Seorang Nabi namanya Syam'an. Dia tak masuk dalam 25 orang Rasul yang wajib kita tahu. Nabi Syam'an dalam bahasa Hebrew dinamakan dia sebagai Samson. Nabi Samson. Orang putih sebut Samson, S-A-M-S-O-N, Samson. Itu Nabi itu. Dia ni berdakwah berpuluh-puluh tahun, ratus tahun, tak ada seorang pun pengikut dia. Pengikut tak ada. Kalau dia ngajar, tak ada orang dengar. Saya pun ramai orang dengar ni. Tu Nabi Syam'an. Pernah satu ketika Nabi duduk seorang-seorang, duduk bersama dengan para sahabat. Sahabat-sahabat perhati. Tengok Nabi senyum seorang-seorang. Rasulullah. Ya Rasulullah, apa hal yang Mika senyum seorang-seorang ni ya Rasulullah? Nabi kata, aku teringatkan Nabi Allah Syam'an alaihi salam. Kenapa ya Rasulullah? Di hari akhirat esok di padang mahsyar, semua Nabi-Nabi bersama umat masing-masing. Nabi Adamnya, Nabi Nuhnya, Nabi Hudnya, Nabi Salehnya, Nabi Musa, bersama umat-umatnya masing-masing. Termasuklah aku, Rasulullah ni, Muhammad ni. Aku bangga dengan umat aku yang ramai. Nabi bangga dengan umat dia yang ramai. Kita esok bangkit bersama dengan Rasul-Rasul mereka. Kita umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad lah. Tapi ada seorang Nabi, dia bangkit ke hari akhirat, seorang-seorang dia. Tak ada pengikut. Siapa dia ya Rasulullah? Syam'an. Samson, Nabi Samson. Nabi Syam'an. Allahu Akbar. Dia berdakwah begitu lama, tak ada seorang pun mengikut dia. Dia pernah kena seksa, pernah kena penjara oleh pemerintah pada waktu itu. Dia tetap mempertahankan akidah Islam. Bila keluar penjara, dia tidak mahu buat apa-apa melainkan beribadah kepada Allah. Dia beribadah selama 1000 tahun, 1000 bulan, 1000 tahun. Maka sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, kami pun nak beribadah macam mana Nabi Syam'an. Maka datang malaikat Jibril beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu tak perlulah nak beribadah macam mana Syam'an. Kerana Allah anugerahkan kepada umatmu Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun sehari saja, satu malam saja kamu beramal umatmu ya Rasulullah, seumpama mereka beribadah selama 1000 bulan, macam Nabi Syam'an. Nampak? Jadi buat kerja agama ni tak perlu merajuk-rajuk. Kita buat aja. Orang nak ikut, orang tak ikut, punya pasal. InsyaAllah di akhirat esok Allah akan tanya hasilnya. Allah akan tanya, ada tak kamu buat kerja-kerja Islam? Yang kelima, kita sambung bulan depan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.